TV KPM. Apa khabar kepada anda semua? Anda sedang menyaksikan Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dan untuk hari ini kita nak belajar sama-sama subjek bahasa Melayu dan topik kita biarlah rahsia dulu. Kejap lagi kita akan bersama dengan cikgu kita. Siapakah beliau? Kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Haslinda Nur Ismail, Guru Bahasa Melayu SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Wah, Cikgu nampak berseri-seri ni Cikgu. Ya, merah membara. Membara, merah membara. Baik Cikgu. Tapi sebelum apa-apa Cikgu, kita belum lagi menang. Kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Ya, Macam betul. saya dan Cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Anda juga wajib untuk lakukan pakai pelitup muka dan juga Cikgu kita ada gel pembasmi kuman Cikgu untuk kita gunakan. Silakan Cikgu. Okey. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Alright, saya pula dan kepada anda yang mungkin kat rumah kalau mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, tidak ada masalah, boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan diri kita terjaga. Baik Cikgu, sebelum apa-apa Cikgu, Ya. saya nak ajak kawan-kawan saya dan saya yakin ini adalah pelajar-pelajar Cikgu juga. Betul. Yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Adik-adik saya daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Sihat ke? Baik. Sihat. Sihat, alhamdulillah. Baik. Orang kata tak kenal, maka tak cinta. Jadi jom kita nak berkenalan dengan adik-adik saya yang handsome-handsome, yang cantik-cantik ini. Kita nak mulakan dengan adik kita yang pertama, Nur Sabrina. Silakan Sabrina. Hai, nama saya Siti Nur Sabrina. Saya daripada Sekolah SMK Seri Mulia. Alright, terima kasih Sabrina. Seterusnya kita ada Arni Amira. Silakan Arni. Hai, saya Arna Mira binti Ibrahim daripada SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih Arni. Wah, macam kat dapur je tu Arni, sama-sama nak makan Baik, seterusnya Safwan. Silakan Safwan. Assalamualaikum, nama saya Safari daripada SMK Seri Mulia. Okey, Safwan, besar-besar cita-cita nak jadi apa Safwan? Ui, cita-cita tu banyak. Jadi nak cakap tu susah. Oh, cakap susah. Ke ada cita-cita nak jadi penerbit rancangan ke? Tak, itu tak fikir lagi. Itu nantilah kan. Biarlah rahsia katanya. Baik, kita nak teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Adila, silakan Adila. Hai, nama saya Adila Kristina daripada SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih Adila. Seterusnya, yang pakai headphone tu, berkacamata tu. Silakan. Assalamualaikum, saya yang Tafika binti Muhammad Sama dari SMK Seri Mulia. Baik, dan terima kasih. Dan yang terakhir, adik kita tu yang belum lagi perkenalkan diri. Silakan. Hai, Assalamualaikum, nama saya Nusabila binti Muhammad Salam. daripada Sekolah SMK Seri Mulia. Baik, terima kasih Suhaila. Itu dia. Semua dah ready ke nak belajar? Kalau ready, cuba belanja saya double thumbs up sikit. Wah, itu dia. Satu-satunya jejaka idaman Malaya ada kat situ dan dia paling laju Cikgu. Macam tu Cikgu. Semangat itulah yang kita mahukan. Itu dia kan. Bersemangat pada pagi ini. Baik Cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar dengan subjek bahasa Melayu dan apa topik kita sebenarnya Cikgu? Topik kita hari ini cerita pasal alam sekitar dan melancong. Wow. Apa perkaitan alam sekitar dengan melancong? Okey. Dan juga topik kita hari ini nak menerapkan kemahiran mendengar pelajar dan bagaimana pelajar bertutur. Jadi itu topik kita hari ini. Baik, jauh perjalanan, luas pengalaman. pengalaman. Itu dia. Saya bila dengar melancong ni Cikgu memang favourite lah Cikgu. Betul, samalah. Tapi PKP kita tak boleh nak Tak merentas boleh. daerah, merentas negeri. So kita simpan dulu. Simpan dulu. Simpan dulu, kita belajar Sabar. dulu. Baik. Alright, dan itu adalah kata Cikgu. Kita nak tahu apakah pandangan rakan-rakan kita ataupun adik-adik kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video ini.
Langkah-langkah untuk meningkatkan sektor pelancongan di negara kita ialah masyarakat Malaysia hendaklah mengamalkan budi bahasa budaya kita agar pelancong berasa seronok untuk melancong di negara kita. Selain itu, media massa seperti televisyen mengiklankan tempat-tempat menarik di negara kita seperti Taman Negara di Pahang, Pulau Langkawi di Kedah dan Gunung Kinabalu di Sabah. Untuk pendapat saya, kebaikan aktiviti pelancongan kepada negara ialah sebuah negara dapat meningkatkan imej negara kerana terdapat banyak tempat yang menarik. Selain itu, negara akan dapat meningkatkan ekonomi taraf negara kerana pelancong yang melancong akan berbelanja dan membuat pertukaran wang asing. Tempat-tempat pelancongan di Malaysia sangat banyak. Contohnya di Malaysia kita terdapat mercu yang telah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia iaitu Menara Berkembar Kuala Lumpur atau dikenali sebagai KLCC. Selain itu, kita juga terdapat bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka. Di sinilah tempat kita menyambut Hari Kebangsaan setiap tahun. Di samping itu, kita juga terdapat pantai-pantai yang cantik di Malaysia seperti Pulau Manukan dan Mabul. Cikgu, bila sebut pasal bahasa Melayu, ada orang mengambil mudah, kata alah subjek ni senang lah, tak payah study lah kan. So apa kata cikgu? Apa kata saya, memang senang tapi belum tentu lagi dapat markah yang tinggi. Wah, itu dia. Pasti bahasa Melayu ada hukum-hukumnya. Maksudnya sebagai seorang orang Melayu ataupun kita berada di Malaysia ini harus petah bercakap. Itu dia. Jadi bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu kalau kita tidak boleh bercakap bahasa Melayu, tidak belajar bahasa Melayu bersungguh-sungguh. Walaupun mudah tetapi jangan sangka mudah untuk dapat A kalau kita tak ulang kaji. Baik, kita boleh rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Amboi cikgu. Cantik kemain. Kita belum start belajar lagi cikgu. Nak ke mana tu cikgu? Saya nak melancong. Oi, tadi kita baru sembang cikgu. Kata PKP ni cikgu kalau nak melancong, cikgu nak melancong ke mana? Saya nak melancong ke Pulau Langkawi, Pulau Pangkor, tapi kena sabar dahulu. Ambil aura dahulu, Ambil Azhar. aura. Sebab apa kita sekarang PKP? Ni ambil feel dulu lah cikgu. Ambil feel dulu. Aura dia kita tu. ambil aura Baik, untuk cikgu. nak pergi melancong. Bila cikgu sebut nak ambil aura, boleh tak cikgu kalau kita nyanyi dulu cikgu? Boleh. Ada satu lagu yang saya rasa sangat kena dengan topik kita ni, luas pemandangan apa semua ni cikgu, jauh perjalanan. Boleh tak cikgu? Boleh. Saya sangat minat dengan lagu Zainal Abidin, lagu Hijau. Boleh. Boleh. Saya mulakan dahulu ataupun Azhar yang mulakan dahulu? Cikgu lah. Ladies Saya. first orang kata. Oh, ladies first. Okey, Wanita dahulu. baik. Alright, let's go. Let's go. Tiada rimba seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Azhar. Yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malang. Everyone, terus sekali. Yang kat rumah sekali Dewasa ini kita saling merayakan kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda.
hijau. La 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 la. Uye. Wah, cikgu ambil uye cikgu Uye. Ano Tak boleh mengasuh mandi laut, bersaing main rama-rama. Alek noni tua umurnya berjuta, kita usaha malah petaka. Alek nak arif nak makan asal sampai bila-bila. Itu dia cikgu, sampai bila-bila cikgu tak habis cikgu. Itu dia. Wah, rupanya berbakat cikgu boleh lah. Dalam sedar tak sedar kita orang kata apa? Ambil aura macam cikgu sebut tadi untuk topik kita jauh perjalanan luas pengalaman. Saya nampak tadi rakan kita cikgu semua dekat Google Meet semua macam wah enjoy betul. Tapi kita tak nak lengahkan masa lagi cikgu sebab bukan utamanya kita nak menyanyi saja. Ya, betul. Kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni cikgu. Jadi saya silakan serahkan kepada cikgu untuk mulakan kelas kita pada pagi. Okey, baiklah. Saya tanggalkan cermin mata saya boleh? Boleh cikgu. Nak bagi nampak sikit. Wah, itu dia. Okey, baik ya. Kemudian saya nak ambil nota saya sekejap ya. Baik, cikgu. Okey. Jadi pada hari ini, okay, supaya saya betulkan masa saya sekejap. Okey. Pada hari ini. Yap. Okey, baik. Apakah objektif kita pada hari ini Azhar? Iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Baik. Jadi anak-anak di luar sana bagaimana nak mengajar anak-anak di luar sana untuk mendengar dan bagaimana nak menyuarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang betul. Okey? Baik. Jadi di situ yang pertama ialah murid dapat mendengar dan memahami idea dalam lirik lagu yang diperdengarkan. Lirik lagu apa tadi Azhar? Hijau. Hijau. Okey. Dan memberikan respon dengan cara yang betul dan bermakna. Seterusnya, yang kedua, murid dapat mendengar berita. Kejap lagi kita dengar berita tau. Okey. Dari Bilik Buletin Berita SMK Seri Mulia. Wow. Kita ada berita yang menerangkan maklumat daripada berita yang diperdengarkan dengan menggunakan pelbagai wacana. Macam tu. Jadi kat situ kita lihat, iaitu pada hari ini, saya nak tanyalah kepada anak murid kan. Daripada tadi dengar kita bernyanyi kan. Saya nak tanya kepada anak murid di luar sana. Apabila kamu mendengar tadi, jadi siapa nak bagi respon tentang lirik lagu Hijau yang dinyanyikan oleh Zainal Abidin tadi? Silakan, siapa nak cuba? Cikgu, saya nak pilih boleh tak cikgu? Dia dah angkat tangan dah tu. Arni dah angkat tangan. Arni ke? Okey, silakan Arni. Cikgu, saya nak cuba jawab. Kalau saya salah, aku betulkan ya. Boleh. Baik, silakan. Okey. Bukan kejahilan manusia. Kesan pencemaran alam sekitar menyebabkan rimba atau hutan banyak diteroka dan dimusnahkan. Akibat aktiviti manusia berlaku pencemaran udara dan pencemaran seperti air laut. So cerita pasal pencemaran di negara lah cikgu. Ya, pencemaran udara, pencemaran laut, pencemaran di darat. Itu bermaksud pencemaran alam sekitar. Jadi bila kita dengar Arni sebut tadi, Arni hanya menyatakan isi apa yang dia faham tentang lagu Hijau itu tadi. Tetapi kita ni kan Azhar, kita mesti ada kesopanan dan kesusilaan apabila kita bercakap ataupun berkomunikasi ataupun berbicara. Jadi maksudnya di sini sepatutnya Arni tadi isi dia dah bagus, dah cantik dah isi dia. Tetapi cantiknya haruslah menggunakan pelbagai penanda wacana. Agak-agak Azhar tu tak apa itu penanda wacana. Okey. Kita nak tanya pelajar kita ke cikgu? Boleh juga. Siapa? Sebab tadi saya nampak Safwan macam tak puas hati. Dia kata dia nak jawab juga katanya. Tanya mereka, apa contoh penanda wacana ni? Okey, silakan Safwan. Contoh je pada pandangan saya, pada pendapat saya, di samping itu, selain itu, bukan itu saja dan lain-lain.
Okey, itu adalah penanda wacana cikgu yang kita guna mencantikkan bahasa kita cikgu. Ya, betul. Ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lain. Macam Arni sebut tadi, bila dia bagi jawapan tiada penanda wacana. Jadi contohnya, contoh Azhar tanya pada saya, cikgu daripada mana? Saya daripada Kuala Lumpur. Selain itu juga saya bekerja di SMK Sri Mulia. Tidak cukup dengan itu Azhar, saya telah mengajar 20 tahun. Macam tu. Maksudnya kena ada penanda wacana untuk mencantikkan kita punya bicara. Itu cerita dia. Okey, baik. Jadi siapa nak bagi lagi respon tentang lagu hijau tu tadi? Sila angkat tangan cepat-cepat. Bagus. Suhaila cikgu. Silakan Suhaila. Cikgu, saya jawab Aibah. Pada pandangan saya, lagu yang bertajuk hijau ni menyampaikan bahawa pada hari ini manusia melakukan pembangunan dan telah mengabaikan penjagaan alam sekitar. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kejayaan dalam bangunan ini akan membinasakan penduduk ini. Sebab terang lagi bersuluh yang manusia kurang kesedaran dalam menjaga alam sekitar. Jadi kalau dengar betul-betul apa yang Suhaila sebut tadi, dia menggunakan penanda wacana. Pada pendapat saya, hal ini demikian. Kemudian sudah terang lagi bersuluh, sebegitu. Jadi mari saya tunjukkan kepada anda semua, iaitu penanda-penanda wacana yang ada yang kita boleh gunakan, boleh kita praktikkan di dalam kehidupan seharian maupun dalam mengarang. Sebenarnya penanda wacana ni kita boleh buat dalam mengarang. Jadi yang pertama, penanda wacana memulakan bicara. Kalau tadi kan Suhaila kata pada pendapat saya, macam tu, pada pandangan saya, sebegitu. Kemudian penanda wacana untuk isi seterusnya, di samping itu, selain itu, bukan itu sahaja. Seterusnya penanda wacana untuk menguraikan pendapat. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini disebabkan, hal ini dikatakan begitu. Seterusnya penanda wacana untuk menegaskan bicara. Contoh kita nak menegaskan apa yang kita cakap. Jelaslah. Rumusnya, kesimpulannya sudah terang lagi bersuluh. Siang bagai hari, terang bagai bulan. Siap lagu juga cikgu Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata bahawa. Baik cikgu, saya tertanya, kalau sekiranya para pelajar mungkin tidak menggunakan penanda wacana di dalam karangan ketika peperiksaan, adakah akan berlaku pengurangan markah ataupun akan ada penambahan markah sekiranya mereka menggunakan penanda wacana? Ada penambahan markah. Okey, baik. Jadi ada kesinambungan antara satu perangan dengan perangan lain, kesinambungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, iaitu dia ada kohesi dan koheren dalam satu karangan. So rugilah kalau para pelajar mungkin tidak menyertakan penanda wacana dalam karangan yang mereka hasilkan cikgu. Ya, rugi. Memang sangat rugi. Jadi di situ, sekarang kita pergi kepada kita tengok gambar ini. Baik. Wah, ini tempat-tempat yang cikgu nak pergi melancong ke cikgu? Ya, betul. Tapi kita kena sabar dulu Azhar. Ya, betul. PKP, sabar dulu. Kita ambil aura sahaja, bawa beg semua kan. Baik, cikgu. Okey, jadi saya nak tanya kepada anak murid saya, SMK Sri Mulia mana-mana, sila angkat tangan cepat-cepat. Berikan respon anda tentang gambar ini. Safwan cikgu. Safwan. Satu-satunya pemuda harapan bangsa kita. Itu dia, pemudi tiang negara saya sambung cikgu. Ada 5 pemudi tiang negara. Betul. Baik, Safwan, silakan Safwan. Cikgu, saya nak jawab sebab saya pernah melancong ke tempat ini bersama rakan saya. Sewaktu ini Persatuan Sejarah mengadakan lawatan ke tempat bersejarah. Pada hemat saya, tempat ini diberi nama Melaka Bandaraya Bersejarah. Perkara ini disebabkan Melaka merupakan tempat tinggalan sejarah penjajah yang menjajah negara kita. Contohnya penjajah yang pernah menjajah kita ialah Inggeris dan Portugis. Tinggalan sejarah di Melaka seperti kubur Alfa Musa yang ditinggalkan oleh orang Portugis. Saya sangat seronok melancong di sini kerana saya dapat menaiki beca sambil menikmati keindahan bandaraya Melaka. Itu dia. Jadi kalau anda mendengar pendapat ataupun respon daripada Safwan tadi, dia menerangkan pengalamannya ketika melancong di sini. Dan apabila dia menerangkan itu, dia menggunakan penanda wacana. Antara penanda wacananya, dia kata pada hemat saya, kemudian perkara ini disebabkan, kemudian contohnya. Jadi apabila kita menggunakan penanda wacana itu, kelancaran kita menyampaikan sesuatu perkara itu sangat mudah untuk difahami oleh orang lain. Sebegitu. Okey, saya nak tanya kepada semua ni, selain daripada Safwan lah kan, yang lain sila angkat tangan. Kat mana lagi kamu pernah melancong?
Bagi saya 2 tempat yang kamu pernah melancong dan dengan ayat yang lengkap. Itu yang paling penting cikgu. Ambil arahan soalan saya ini dengan ayat yang lengkap. Takut nanti ada yang jawab, oh Korea cikgu. Ada ke dia cakap bahasa Korea? Korea je. Habis tu mana dia punya mula-mulanya kan? Kita nak kena ada ayat yang lengkap sebab kita belajar bahasa Melayu. Baik, silakan. Siapa yang nak menjawab persoalan cikgu? Okey. Kalau tak ada siapa, saya nak petik Sabrina. Silakan. Senang je kita petik Sabrina. Silakan Sabrina. Silakan Sabrina. Silakan Sabrina. Tempat menarik yang pernah kamu lawati. Okey. Dengar. Dengar. Silakan Sabrina. Saya pernah pergi ke Melaka juga. Saya pergi bersama keluarga saya di Eva Mosa Resort. Okey. Selain pada tu, ada tempat lain lagi Sabrina? Di sana saya melawati tempat-tempat menarik. Okey. Saya pergi ke JB, Dangabe. Jadi Sabrina, dengar anak-anak murid di luar sana, apabila kamu menjawab, saya betulkan ayat Sabrina, betul dah tu. Tetapi kamu kena ambil balik arahan soalan saya. Tempat-tempat menarik, tempat-tempat menarik yang saya pernah pergi ialah bagi tahu iaitu di Melaka Bandaraya Bersejarah bersama ahli keluarga. Betul gunakan penanda wacana. Selain itu, saya juga pernah pergi ke Johor Bahru ataupun JB iaitu di Dangabe. Jadi pastikan anda menggunakan penanda wacana yang betul. Jadi barulah seronok orang nak dengar. Jadi cuba yang lain. Saya nak yang lain seorang lagi. Cuba bagi. Kat mana kamu pernah pergi melancong menggunakan ayat yang betul dan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Adila cikgu. Sebab Adila dah betul-betul ready depan pintu. Dia nak keluar rumah dah tu nak pergi. Betul. Silakan Adila. Silakan Adila. Antara tempat yang saya pernah pergi melancong adalah di Ipoh. Saya pergi ke Lost World of Tambun bersama kawan-kawan saya. Okey. Betul lah tu. Dia ada arahan kepala soalan saya tadi. Diulang balik. Macam tu lah. Okey, maksudnya di situ, sebenarnya anak-anak muda kita sekarang, dia tak berapa, dia tahu penanda wacana itu. Tetapi tak menggunakan dalam kehidupan seharian. Jadi perkara ini sangat penting kalau kita, anak-anak di luar sana, kalau ada temuduga untuk mendapatkan beasiswa, temuduga untuk mendapatkan kerja, petah bicara kita haruslah tersusun. Cara nak dapatkan tersusun, gunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, baik. Tadi dah ceritalah pasal Melaka Bandaraya Bersejarah semua kan. Sekarang kita pergilah kepada yang ini. Jom kita mendengar perkongsian tentang pelancongan hijau. Daripada Bilik Berita SMK Seri Mulia, iaitu bagaimana kita nak kaitkan pelancongan yang kita cerita tadi dengan cerita pasal lagu hijau tu tadi. Jadi kita dengarkan daripada Bilik Berita SMK Seri Mulia. Sebagai pelancong, kita memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam apa-apa jua keadaan sekalipun, seperti tanggungjawab kita dalam penjagaan alam sekitar. Kini, pelancongan hijau menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar semakin mendapat tempat di seluruh dunia. Ciri-ciri pelancong hijau ialah pelancong memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau yang diperakukan. Malah, pelancongan hijau ialah pelancong yang berjalan kaki, menggunakan basikal atau pengangkutan awam ketika melancong di satu-satu tempat. Selain itu, bagi mengurangkan penghasilan sampah, pelancong membawa atau membeli peralatan mesra alam seperti beg beli belah dan penyedut minuman. Tidak cukup dengan itu, pelancong yang bertanggungjawab mestilah membeli produk tempatan yang mesra alam. Contohnya, makanan organik. Bukan itu sahaja, para pelancong hendaklah berjimat dalam penggunaan air, elektrik dan tenaga yang tidak boleh dibaharui. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pelancong hijau mampu menjaga dan melestarikan alam sekitar.
Baik, itu dia cikgu. Macam saya kenal lah cikgu pembaca beritanya cikgu. Itulah tu. Sudah terang lagi bersuluh. Macam baru balik daripada UK ni. Ya, betul. Guru-guru Adila jangan marah saya. Sudah terang lagi bersuluh. Okey. Baik cikgu. Jadi daripada apa yang wartawan kita tadi, Adila sampaikan daripada bilik berita tu tadi, saya tunjukkan dia punya skrip. Skripnya petikan daripada Buletin SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Kalau anda tengok di situ yang berwarna biru, Adila menggunakan penanda wacana. Jadi di situ apa dia? Malah pelancongan hijau. Okey, saya cuba bulatkan. Malah pelancongan hijau ialah pelancongan berjalan kaki. Selain itu, kemudian tidak cukup dengan itu. Seterusnya bukan itu saja. Dan akhir sekali Azhar sudah terang lagi bersuluh. Seperti bak kata Adila tadi. Kan? Jadi di situ, apabila kita menyampaikan sesuatu, sangat penting menggunakan penanda wacana yang sesuai. Apabila menggunakan penanda wacana yang sesuai, kelancaran itu sangat cantik. Dan ayatnya nampak lebih kemas. Ya, betul Azhar. Jadi di sini kan, pelancongan hijau ni yang sebenarnya ramai yang tidak menyedarinya. Jadi apabila kita menjadi sebagai pelancong, kita pergi ke mana-mana lah Azhar. Kita mesti menjaga kebersihan di tempat kita lawati itu. Jadilah kamu mendengar kan, kita kemahiran mendengar dan bertutur. Dengar, ingat tadi dah dengar dah kan. Dah petik apa tu berita daripada Adila. Saya nak, siapa nak respon? Sila respon. Baik cikgu. Sebelum kita bagi diorang untuk respon cikgu. Kita bagi diorang prepare dulu cikgu. Bersedia, dan saya kena percaya adik-adik kat rumah pun dah bersedia untuk mengeluarkan apa yang cikgu nak sampaikan ataupun soalan yang cikgu nak kemukakan. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Haslinda serta rakan-rakan saya di Google Meet. Kita ada daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Tadi cikgu ada nak tinggalkan soalan cikgu untuk pelajar kita nak jawab. Silakan cikgu. Okey, jadi daripada petikan berita tadi yang kamu dengar, saya nak kamu respon tentang berita yang didengar. Jadi, saya malah nak pilih Azhar. Azhar, boleh tak saya bagi mandat kepada Azhar untuk memilih mana anak pilih pilihan hati Azhar. Okey, baik cikgu. Bila cikgu dah bagi mandat, saya pilih memilih ni saya sangat sukalah. Saya rasa saya nak pilih Yang Muhammad lah cikgu. Yang. Okey, silakan Yang. Silakan Yang. Tapi bahaya saya sebut ni cikgu. Bini saya tengok dia marah bini saya ni. Kan. Okey, silakan baik, Yang. Dengar tak? Dengar. Silakan. Cikgu, pada pendapat saya, bukan sahaja pelancong yang harus mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kita. Malah warga kota yang pulang ke kampung halaman mestilah bersama-sama berganding bahu untuk mengekalkan kelestarian alam. Saya dah terbaca surat khabar di mana Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob menasihatkan perantau yang pulang ke kampung halaman supaya tidak buang sampah merata. Tambah beliau lagi, kerajaan negeri amat memerlukan kerjasama anak-anak Kelantan untuk menjaga kebersihan negeri sekaligus memberi sokongan padu pada program Kelantan Bersih dan Ceria. Dia juga ada mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga imej diri dengan cara mendidik diri untuk tidak buang sampah merata walaupun di kawasan perumahan sendiri. Itu sahaja. Baik, itu dia. Jadi, itu respon Yang. Iaitu sebenarnya apa yang sebut tadi itu memang berlaku dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia. Iaitu apabila balik kampung, suka buang sampah daripada kenderaan. Ataupun balik kampung tak ada rasa nak menjaga kebersihan di kampung mereka. Jadi sebut balik kampung ni, Azhar rindu tak nak balik kampung? Rindu sangat cikgu. Dan saya tertarik dengan apa yang sebut tadi. Ditekankan berkenaan dengan
dengan kebersamaan ataupun saling rasa bertanggungjawab antara satu sama lain. Betul. Perlu menggambling tenaga antara satu sama lain. Kita mestilah sama-sama. Walau kita berada di mana-mana saja, balik kampung, melancong, ataupun ketika berada di mana-mana, di sekolah, di kedai, di mana-mana, kita haruslah menjaga alam sekitar, jangan buang sampah merata-rata. Contohnya saya di kampung saya ada pergi ke Pekanbaru sebelum PKP dululah. Saya tengok ada satu papan tanda ditulis apa tahu Azhar? Jangan jadi perantau pengotor. Saya macam wow, perantau pengotor. Bermaksud bila kita merantau jangan jadi pengotor. Sepatutnya kita harus menjaga kebersihan walau di mana kita berada. Baik, itu bukan kita kata sebagai kerja sebelah pihak sahaja, contoh macam Majlis Perbandaran kan, tapi adalah tanggungjawab kita bersamalah cikgu. Betul, tanggungjawab kita bersama. Okey, baik. Jadi siapa lagi nak memberikan respon ni tentang cerita pasal kebersihan alam sekitar ini? Siapa nak bagi respon? Cepat-cepat angkat tangan. Okey. Nur Sabrina cikgu. Sabrina, silakan Sabrina. Silakan Sabrina. Dengar tak? Dengar. Silakan Sabrina. Cikgu, izinkan saya memberi respon tentang lakaman tadi. Sebenarnya saya tidak pernah lagi mendengar istilah pelancongan hijau ini. Rupa-rupanya kita sebagai pelancong juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Betul juga cikgu, saya pernah pergi melancong bersama keluarga saya di Port Dickson, Negeri Sembilan. Di sana saya ada melihat beberapa pengunjung suka membuang sampah merata-rata. Pada pendapat saya, perkara ini tidak boleh berlaku kerana kita mestilah bertanggungjawab, berganding bahu bagai au dengan tebing menjaga alam sekitar. Baik, itu dia. Betul. Itu pengalaman Sabrina sendiri. Tengok Sabrina cara dia bercakap, izinkan saya. Maksudnya ada kesopanan dan kesantunan. Bermaksud di situ Sabrina secara spontan dan juga ada kesantunan. Tantun. Jadi kalau kita nak tu tantun, habis tu spontan dan santun. Lepas tu menggunakan penanda, pelbagai penanda wacana. Baik. Jadi di situ kalau nak ikutkan, kita cerita pasal melancong, kita cerita pasal alam sekitar dan adanya pelancongan hijau. Jadi marilah kita tengok soalan latihan pengukuhan, soalan kebat. Saya nak tanya ni, soalan kemahiran berfikir aras tinggi kepada anak-anak murid saya berkaitan pelancongan. Okey, baik, kita tengok soalannya dahulu, iaitu saya nak, siapa baca cepat angkat tangan. Siapa nak baca cepat? Siapa yang nak baca soalan yang pertama ni? Cepat. Kita pergi kepada ni lah, Arni. Arni, okey. Silakan Arni. Dia kat belakang tu je nak masak. Habis ni kan dia terus masak tu Azhar. Ke kat bawah tu dah ada makanan dah tu? Ada dah tu, bersedia dah tu. Arni, silakan baca. Baik, silakan Arni. Baca ni Arni. Melancong merupakan salah satu aktiviti yang amat menyeronokkan. Setiap individu mengimpikan tempat yang indah untuk dilawati dan menghabiskan masa cuti bersama keluarga setelah penat menjalani kerja seharian. Pada pendapat anda, apakah faedah aktiviti melancong kepada seseorang? Jadi ini dia punya soalan kebatnya. Maksudnya pelajar kena fikir apakah faedah aktiviti melancong kepada seseorang. Jadi izinkan saya untuk menerangkan macam mana pelajar di luar sana nak menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, silakan. Iaitu dengan menggunakan teknik basuh. Apakah itu teknik basuh? Cikgu Linda terangkan. Mari, apa itu basuh? Basuh ialah teknik mudah dan pantas menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Kita mulakan dengan A. Bermaksud basuh ini langkah demi langkah untuk menganalisis kehendak soalan, langkah demi langkah. Azhar pernah dengar tak lagu Step by Step? Oh baby. Tak pernah dengar, tak apa. Itu cikgu dah jawab untuk saya dah Azhar muka macam alamak aku tak pernah dengar, tak apa sebab itulah. Itu zaman remaja saya. Saya dulu dengar lagu Twinkle Twinkle. Itu cikgu. Sebab Cikgu Linda ni nak begitu step by step tu, langkah demi langkah. Langkah pertama baca, iaitu tadi kawan kamu dah baca soalan dengan teliti. Okey, betul, baca. Kemudian analisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Jadi kalau kita tengok kat sini, kata kunci arahan soalan selalunya kan Azhar dan anak-anak di luar sana pada ayat terakhir. Apakah kata kunci arahan soalan? Jadi bila kita tengok pada pendapat anda, apakah faedah aktiviti melancong kepada seseorang? Jadi kata kunci arahan soalannya ialah faedah. Okey, baik. Selepas itu kita tengok di sini
Dah tahu dah kata kunci arahan soalan kita dah tahu dah. Kemudian kita tentukan subjek. Subjek ini kita fikirkan, ni subjek banyak pihak ke satu pihak? Subjek ini ya Azhar yang sebenarnya ialah kata nama. Baik. Siapa yang melakukan dalam cerita ini? Maksudnya siapa, manfaat kepada siapa? Bila kita tengok di sini, ataupun faedah kepada siapa? Apakah faedah aktiviti melancong kepada seseorang? Faedah kepada siapa agaknya Azhar bila Azhar tengok di sini? Kepada sesiapa saja yang melakukan aktiviti melancong, cikgu. Sesiapa saja yang melakukan aktiviti melancong, iaitu seseorang. Macam itulah kan. Baik. Jadi sebab arahan soalan sudah jelas, faedah kepada seseorang. Bermaksud jawapan pelajar haruslah kepada seseorang. Baik. Tak boleh kepada masyarakat, tak boleh kepada negara. Sebab arahan soalan sangat-sangat jelas. Jadi di situ dah selesai subjek, iaitu satu pihak siapa? Seseorang. Seterusnya hurai. Kita kena huraikan dengan menggunakan teknik budak S. Budak. Apa itu budak S? Tak ada apa pun. Iaitu ada comel-comel budak ni kan. Itu Budak Safwan S. ke cikgu tadi sebelah tu? Ni mana? Ya. Ni macam ni kan lelaki ni. Ini perempuan ni. Ini saya tahu ni Adila ni. Adila, bolehlah Safwan dan Adila. Baik, cikgu. Okey, ni masa mereka kecil. Kecil-kecil lah, Okey, baik. cikgu. Okey, baik, seterusnya apa itu budak S? Budak S ni tak ada apa pun. Kita nak bila kita bagi jawapan, kita haruslah huraikan sedikit. Tambah ataupun sambung ayat dengan perkataan bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana, supaya dan seperti. Macam tu bermaksud tak kisahlah nak sambung dengan apa. Janji disambung dengan ayat-ayat perkataan sebegini. Baik, jadi cikgu. itulah rangkanya macam mana nak menjawab soalan kebat. Ataupun sebenarnya kadang-kadang yang teknik basuh ini sebenarnya pun sesuai untuk apabila kita nak menceritakan kepada seseorang, iaitu kita siapa nak kena buat? Ibu bapa kot nak kena buat perkara ini kerana itu budak S. Kerana ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak. Jadi kadang-kadang pelajar ni bila kita tanya, dia jawab pendek je. Dia pendek je. Jadi macam mana nak bagi jawapan itu panjang dan nampak kematangan? Mulakan dengan arahan soalan. Kemudian mulakan dengan subjek. Kemudian kita huraikan. Bila kita nak masuk ayat lain, isi lain, gunakanlah penanda wacana. Sebegitu. Okey, baik. Jadi cikgu. kita tengok di sini jawapan je. Ini dia soalan tadi, jawapan. Ini saya terus bagi jawapan ya. Okey. Saya tak boleh bagi jawapan dahulu. Saya nak tanya dulu. Dah kantil lah cikgu soalan bocor. Tak sempat cikgu. mereka baca. Jangan risau. Okey, baik, Jangan cikgu. risau. Okey, saya nak tanya dahulu. Siapa nak cuba jawab ni? Siapa nak cuba jawab? Mari. Adila, cikgu. Adila. Tadi Adila yang ni baca berita famous tadi, lah hari cikgu. ini. Kan? Silakan Adila. Silakan Adila. Pada pendapat saya, faedah aktiviti melancong kepada seseorang ialah seseorang itu dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mengetahui sejarah dalam dan luar negara. Di samping itu, seseorang itu dapat menikmati makanan tradisional di tempat pelancongan seperti di Kelantan iaitu nasi kerabu. Akhir sekali, seseorang itu dapat menghilangkan stres kerana bekerja sepanjang minggu. Itu Cuba dia. dengar jawapan Adila tadi. Ya. Pergi melancong, dapat makan nasi kerabu di Kelantan. Sebenarnya kita ada pelancongan gastronomi. Pelancong kita namakan itu pelancongan, kita melancong nak mencari makanan. Baik. Maksudnya kita melancong, kita kalau di Melaka apa yang best? Masak asam pedas. Apa tu? Kuih keria gula Melaka. Kuih keria gula Melaka. Kalau di Negeri Sembilan apa Azhar? Makanan yang best, yang sedap di Negeri Sembilan. Kalau di Negeri, saya tak pastilah. Tak pasti masak lomak cili api. Itu saya nak cakap tadi. Itu tak teringat pula. Tak teringat. Tak apa. Bila cikgu tanya, dia terperanjat. Ya? Itulah. Tak apa, Masak tak lomak apa. cili api, cikgu. Masak lomak cili api. Jadi selalunya begitu. Selalunya kalau pergi ke Negeri Sembilan, nak makan lemang, rendang. Sebab banyak dijual di tepi jalan Itik Salai. Itu dinamakan pelancongan kita mencari makanan. Pun ada juga pelancongan sebegitu. Jadi kita tengok jawapan Adila tadi. Saya ambil jawapan Adila. Baik. Ingat ya, kita mesti ayat kena bersantun. Pada pendapat saya, ni faedah aktiviti melancong kepada seseorang ialah seseorang siapa? Seseorang itu dapat menambah ilmu pengetahuan dengan. Ini huraian.
Kita huraikan dengan perkataan dengan Yap. mengetahui sejarah dalam dan luar negara. Baik. Okey, di samping itu, tengok ini ialah apa dia? Ini ialah Penanda dia punya wacana. penanda wacana. Okey, dapat menikmati makanan tradisional di tempat pelancongan seperti di Kelantan iaitu nasi kerabu. Nasi kerabu. Akhir sekali dapat menghilangkan stres ketika bekerja sepanjang minggu. Okey, baik. Ini antara jawapan Adila tadi, tetapi saya dah tukar sedikit. Sebenarnya kalau Azhar tengok di sini ataupun anak-anak di luar sana tengok di sini, kalau kita tengok ayat pertama jelas subjeknya seseorang. Cuba tengok ayat kedua. Okey, di samping itu dapat menikmati makanan tradisional di tempat pelancongan seperti di Kelantan. Ayat ini sebenarnya Azhar tidak lengkap. Kerana apa? Tiada subjek. Sepatutnya kena letak seseorang. Seseorang ya. Okey, tak boleh nak tulis lah pula. Dia kena tekan kokat tak apa. Jadi di sini kita letak perkataan seseorang. Seseorang dapat menikmati makanan tradisional di tempat pelancongan seperti di Kelantan iaitu nasi kerabu. Akhir sekali dapat menghilangkan stres. Seseorang juga. Kita kena ada perkataan seseorang. Sebab merujuk dalam kepada bahasa Melayu, subjek, cikgu, ya, dalam bahasa Melayu ni kita sangat mementingkan subjek dan predikat. Jadi ayat itu mesti betul ada subjek dan predikat. Kalau begini tak lengkap lah. Tiba-tiba je siapa ni? Siapa yang hilang stres? Ya, siapa kan? Jadi itulah dia soalan kebat. Macam mana kita nak jawab soalan kebat? Baik, itu dia. InsyaAllah. Jadi di situ, saya nak tanya kepada anda semua, kamu nak kerja rumah atau tidak? Itu dia. Nak kerja rumah atau tidak? Jadi kerja rumah saya ialah ini dia, kerja rumah. Kerja rumahnya ni. Jadi siapa yang menonton, anak-anak murid yang menonton, bukan anak-anak murid di SMK Seri Mulia sahaja, tetapi anak-anak murid yang menonton di sini, guru-guru boleh memberikan kerja rumah sebegini, iaitu cipta sajak atau pantun. Tak kisah. Sajak atau pantun yang bertemakan pelancongan. Sebab kita cerita pasal pelancongan. Kemudian rakamkan anda sedang mendeklamasikan sajak atau berpantun. Seterusnya hantar kepada guru mata pelajaran bahasa Melayu anda. Baik, itu dia kerja rumah yang anda kena lakukan, bukan sekadar bukan sahaja pelajar SMK Seri Mulia saja, cikgu. Ya, tapi betul. semua yang menonton pada ketika ini boleh hantar pada cikgu mata pelajaran. Dan saya tambah sikit, cikgu. Ya, boleh. Kalau ada yang mungkin nak buat naik di media sosial, sertakanlah hashtag Didik TV. Mana tahu kita boleh tengok juga anda punya hasil karya saja anda. Baik, cikgu. Kita dah tahu berkenaan dengan teknik basuh dan juga budak es yang cikgu sampaikan tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Seri Mulia serta Cikgu Haslinda. Baik, Cikgu. Kita dah belajar berkenaan dengan teknik yang Cikgu sebut tadi, basuh dan juga teknik budak es, Cikgu. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Katanya, Cikgu, ada soalan kita kata sebagai soalan spontan, Cikgu. Betul ke? Soalan spontan. Alright. Ini yang berdebar ni, Cikgu. Baik, silakan, Cikgu. Apabila soalan spontan, maksudnya ton. Sopan, maksudnya dijawab dalam keadaan sopan, spontan dan santun. Jadi dah belajar tadi kan, gunakan penanda wacana, mulakan dengan apa semua. Jadi kita kemahiran yang saya nak terapkan kepada anda semua ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi dengar soalan saya dengan telitinya. Kemudian saya nak kamu jawab. Baik, tadi ada dekat slide. Ini dah tak ada dekat slide. Tak ada. Okey, baik, Cikgu. Kalau pada slide tadi membaca, yang ini mendengar dan kemudian kamu bertutur. Okey, soalan saya. Jadi Azhar pun kena jawab kot nanti ni. Okey, baik, Cikgu. Okey, soalan saya, pada pendapat anda, apakah
apakah langkah-langkah untuk melestarikan alam sekitar? Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk melestarikan alam sekitar? Bermaksud melestarikan di sini iaitu menjaga alam sekitar ataupun kita tak nak bagi alam sekitar itu tercemar. Alright, itu jadi, dia. Kita itu bagi soalannya. peluang kepada pelajar kita untuk ready kejap cikgu. Betul. Kan menggunakan teknik yang cikgu sebut tadi, Teknik basuh. basuh. Okey, saya terangkan balik teknik basuh ini. Pastikan tadi kamu dengar ya, sekarang bukan baca, dengar. Lepas tu analisis. Baik. Apakah kata kunci arang soalan? Baik. Kemudian pastikan ada subjek, subjek siapa yang melakukan dan juga huraikan dengan menggunakan teknik budak S. Silakan, siapa nak jawab dahulu? Baik, siapa yang volunteer untuk soalan spontan ini? Safwan cikgu. Itulah pemuda harapan bangsa yang kita Pemuda banggakan. Harapan Bangsa. Itu dia. Ini yang kita mahukan. Silakan, Safwan. Silakan. Cikgu, saya cuba jawab. Jika ada salah, cikgu tolong betulkan cikgu. Boleh. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai langkah untuk lestarikan alam sekitar. Antaranya tidak membuang sampah agar menjaga alam sekitar daripada tercemar. Okey, baik. Kita dengar jawapan Safwan. Baik. Antaranya tidak membuang sampah agar dapat melestarikan alam sekitar. Ada subjek tak? Siapa yang kena tak buang sampah? Jadi kat situ subjeknya tiada. Siapa yang tak buang sampah? Saya nak Safwan jawab. Siapa yang tak boleh buang sampah ni? Kamu tiada subjek. Sila betulkan jawapan anda. Okey, maafkan saya cikgu. Boleh. Saya betulkan cikgu Boleh. Antaranya masyarakat tidak boleh membuang sampah merata-rata supaya menjaga alam sekitar daripada tercemar. Betul. So subjeknya adalah masyarakat cikgu. Yes, betul. Masyarakat. Tahniah Azhar. Saya belum jawab lagi cikgu. Tahniah Safwan. Ini lagi berdebar pula cikgu. Berdebar. Yang lain tu semua berdebar tu. Okey, yang lain. Cuba, siapa nak cuba angkat tangan? Terima kasih Safwan. Seterusnya Suhaila cikgu. Suhaila. Suhaila nak try. Cuba Suhaila. Selain itu, media massa juga perlu media massa seperti televisyen hendaklah mengiklankan kebaikan menjaga alam sekitar supaya masyarakat sedar akan menjaga alam sekitar. Subjeknya siapa Azhar? Media massa seperti televisyen. Menyiarkan iklan. Betul, bagus. Bagus. Seterusnya. Jawapan yang seterusnya. Siapa nak cuba cara-cara melestarikan alam sekitar? Siapa? Silakan. Angkat tangan. Saya. Sabrina, okay, cikgu. Sabrina, semangat sikit Sabrina. Silakan semangat Sabrina. sikit. Di samping itu, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen Kita Semula agar ia dapat mengurangkan pembuangan sampah kepada alam sekitar. Agar. Siapa? Kerajaan. Huraian agar. Jadi kat situ semua dah ada. Menggunakan penanda wacana yang betul. Tahniah kepada Sabrina. Jadi kan macam tu kan. Kita tanya anak murid kawan-kawan kita di luar sana. Apa kata? Kita bulilah sikit pengacara kita. Azhar, silalah jawab Azhar. Jangan kalah dengan anak-anak saya ni. Azhar, silakan. Saya cuba diam tadi. Saya ingat cikgu dah lupa cikgu. Cikgu ingat lagi cikgu. Ingat lagi. Azhar, silakan cuba. Baik. Kalau salah saya betulkan. Izinkan saya cuba cikgu. Boleh, kalau salah silakan. betulkan saya cikgu. Silakan. Baik, pada pandangan saya terdapat beberapa langkah untuk melestarikan alam sekitar. Antaranya kita perlulah menjaga alam sekitar dengan tidak membuang sampah merata-rata. Selain itu, kita juga perlu saling mengingatkan antara satu sama lain sekiranya kita melihat orang lain membuang sampah merata-rata agar kebersihan ataupun pencemaran alam sekitar tidak berlaku lagi. Cantiklah. Nervous saya cikgu. Ini pelajar cemerlang saya ni setakat hari ini ni. Kita minta satu, dia bagi dua. Okey, dimulakan dengan arahan soalan. Kemudian ada subjek kita. Kemudian ada huraian agar. Minta satu bagi dua. Sejuk hati saya mendengar berapa markah jawapan. saya cikgu? Markahnya saya bagi 10 bintang. Dapat 10 bintang. 10 bintang. Tapi pelajar-pelajar cikgu pun hebat cikgu. Ya, Saya ingatkan tadi je lah. Ada orang beranggapan sebab tadi dah kat slide so nampak. Ini spontan pun boleh jawab juga cikgu. Alhamdulillah. Kita nak ucap jutaan terima kasih kepada rakan
rakan-rakan saya tadi yang jawab Safwan, Sabrina dan juga Suhaila. Baik. So mungkin cikgu lihat daripada jawapan-jawapan kawan-kawan saya dan juga saya sendiri, mungkin apa yang boleh cikgu komen sikit cikgu. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah mendengar dan bertutur. Jadi bermaksud di situ murid mendengar, mendengar dengan telitinya, kemudian bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul dan gramatis, haruslah menggunakan penanda wacana yang betul dan yang sesuai, dan haruslah mengikut hukum tata bahasa, kena ada subjek dan predikat, kemudian huraikan dengan menggunakan teknik budak S. Jadi insya-Allah kalau diberi soalan kebat, apa saja soalan kebat, kalau murid berpegang teguh dengan teknik basuh dan teknik budak S tadi, maka insya-Allah murid boleh jawab soalan kebat. Itu dia. So kita dah belajar sesuatu yang mana kita perlu implementasikan dalam kehidupan kita dan penggunaan ayat kita. Baik cikgu, sebagai kata-kata akhir cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk Trust Didik TV KPM subjek Bahasa Melayu. Mungkin cikgu ada kata-kata akhir rumusan kepada rakan-rakan kita di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah. Cikgu, silakan. Okey, baik. Kata-kata akhir saya, anak-anak murid di luar sana, kita harus tabah dan sabar menghadapi dugaan pandemik ini, dan jangan lupa masuk kelas PDPR seperti yang cikgu kamu dah bagi jadual. Kita kena kuat walaupun di rumah kita rasakan kita sentiasa berada di sekolah, dan niat itu kena betul. Kita nak menuntut ilmu untuk nak kita boleh memajukan negara dengan kita punya ilmu itu. Jadi dengan apa jua cabaran yang datang, pasti ada hikmat di sebaliknya. Baik, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ya, kan? Tidak ada alasan untuk tidak berjaya selagi mana kita ada usaha. Baik cikgu, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada cikgu Haslinda Nur Ismail, guru Bahasa Melayu SMK Sri Mulia Kuala Lumpur, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet daripada SMK Sri Mulia Kuala Lumpur juga. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga anda yang berada di rumah. Jangan lupa saksikan Trust Didik TV KPM setiap hari 8 hingga 10 pagi. Sebagai penutupnya cikgu, saya dengar cikgu nak menyanyi cikgu. Silakan cikgu. Kalau boleh ikut sekali boleh, tak ada masalah. Baik, kalau cikgu tak nak nyanyi ikut cikgu, saya ada lagu balas untuk cikgu. Boleh. Okay. Amboi. Okey, baik. Ini adalah pantun, tetapi pantun ini kita boleh nyanyikan untuk lagi seronok lah. Okey. Dengarkanlah ya, saya menyanyi. Silakan cikgu. Didik TV membantu anda, boleh belajar di mana-mana. Masa terluang jangan persia, kelak nanti pasti berjaya. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Baik cikgu, saya balas cikgu. Sila. Berjalan-jalan di kota Melaka, bersiar-siar naiklah beca. Terima kasih cikgu bersama, jumpa lagi di lain masa. Itu dia. Rasa sayang, rasa sayang, itu dia. Terima kasih banyak cikgu. Sama-sama Azhar. Alright. Dan kata apa? Saya ada lagi satu pantun untuk cikgu. Boleh, saya suka. Okey, saya ambil balik pantun cikgu je sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM